Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini gambar ayah Saiful dan ini gambar bapa saudara Saiful. Gambar ini diambil pada masa mereka di maktab Quran dahulu. Ini gambar nenek Saiful. Dia tidak bersama kita lagi sekarang. Ayah nak ke mana? Hari ini hari Jumaat bukan ayah? Patutlah ayah berehat sedikit. Ayah nak pergi membantu pasukan Jabatan Kesihatan. Baiklah ayah pergi dulu, Not. Baiklah ayah. Baik, Sen. Apa khabar Saiful dan kakak? Kakak tu selalu sibuk dengan kerja rumah. Dewasa lah, itulah, inilah. Saiful pula macam ketam. Melata ke sana, melata ke sini. Kadang-kadang penat kita dia buatnya. Rojak, marilah anak-anak memberi rojak. Sungguh enak. Rojak Pak Dola yang masyhur namanya. Campurannya buah tempatan, juga rempah dengan belacan. Belacan dari Kuala Kedah, tentu istimewa. Rojak ubat penyakit semput, ditanggung tidak sakit perut. Khasiatnya bagai ubat kuat, badan jadi sihat. Rojak, marilah anak-anak membeli rojak. Tak ada duit, Pak Dola boleh memberi hutang. Bagaimana ni Pak Dola? Pak Dola berikan saya RM3 saja. Tapi RM6 pula yang mesti saya tanda tangani. Rojak, marilah Pak Dola, jangan ingatkan saya ni bodoh seperti dulu juga. Buta huruf dan tak ada akal. Kalau dulu bolehlah Pak Dola suruhkan saya cap jari saja. Tapi sekarang saya sudah selesai nama saya sendiri tahu. Juga rempah dengan belacan. Belacan dari Kuala Kedah, tentu istimewa. Rojak ubat penyakit semput, ditanggung tidak sakit perut. Khasiatnya bagai ubat kuat, badan jadi sihat. Oi rojak, marilah anak-anak membeli rojak. Tak ada duit, Pak Dola boleh memberi hutang. Agaknya dulu-dulu pun Pak Dola selalu berbuat demikian tak? Mentang-mentanglah saya tak mengenal Ali Bongkok pun. Pak Dola ni betul-betul lah lintah darat. Perlahan-lahanlah sedikit, Mael. Kalau tak puas hati, janganlah teriak sampai begitu kuat. Nanti orang lain dengar tak baik pula. Dan ingatkan aku ni betul-betul penipu. Saya bukan mengatakan Pak Dola penipu. Tapi saya ingin tahu, apa sebabnya Pak Dola berikan saya RM3? Sebaliknya, saya berkendak ke RM6. Amboi. Lama sudah kau ada di sini?
Lambat disuruh saja dia mengambil peluang nak melarikan diri. Sudah, jangan jauh-jauh lagi. Mari lekas balik ke rumah. Tak tahu dia apa yang telah terjadi di rumah tadi. Sudahlah kita ditinggalkan seorang diri. Ini dia asyik berbuat dengan Pak Dola. Entah apa lagi tujuannya. Memang, Tok Saleh tu suka mengambil tahu hal orang sampai ke dalam kelambu kita sendiri. Aku pun tak tahu entah apa haknya yang ia membawa pekerja-pekerja tu menyembah ke rumah kita. Membungkah segala harta benda sampai pecah-pecah jadinya. Dan menyembor ke sana, menyembor ke sini sampai habis koyak-koyak kelambu kita dibuatnya. Konon nak menghalau nyamuk dari rumah kita. Apa? Dia ingat rumah kita tu sarang nyamuk. Tapi dia tak sedar, dia telah menghalau kita dari rumah kita sendiri. Bila Pah masuk saja ke rumah tu, Pah rasa mata Pah ni pedih-pedih dan batuk-batuk pula. Tengok ni Mak Pah masih batuk-batuk lagi. Mari, kau tak percaya mari. Dan lihat sendiri. Dan Pah mau Mak tunjuk. Bukan nak menolong, ketawa saja. Oi, jalan ni bukan untuk kau seorang tahu. Jalan membabi buta saja. Lain kali selekkanlah mata tu sedikit. Maafkan kami, Kak Encik. Bukan kami sengaja nak menghalangkan jalan Encik. Kebetulannya kami tidak menyangka yang Encik... Memang dasar orang tak beradat. Pa! Sudahlah, Pa. Mari kita balik. Amboi. Bukan main garang lagi orangnya. Memang dia tu begitu, bang. Baru saja 6-7 bulan pindah ke kampung ini. Bukan main lagi. Dia ingat kampung ini dia yang punya. Mari, Sen, kita pulang. Abang! Abang! Nur, Saiful di mana? Dia tidur. Oh, tidur. Abang, jemputlah minum kopi dulu. Nur, Ya, bang. rumah kita ni baru sajakah disembur dengan ubat DDT? Itulah yang ayah saya bawa sehari dua ini. Pagi-pagi lagi dah dia keluar bersama-sama dengan pasukan menyembur di Jabatan Kesihatan tu. Oh, patutlah. Abang dengar riuh rendah di kedai tadi. Mereka mengatakan ayah menyusahkan mereka dengan penyembur-penyembur ubat yang datang untuk mencegah merebaknya nyamuk tu. Ayah tu semenjak kehilangan mak disebabkan malaria dahulu selalu merasa terkesal terhadap dirinya sendiri kerana terlambat mendapat rawatan sesuai untuk menyelamatkan mak. Kemaharannya terhadap dirinya sendiri masih menyala-nyala lagi. Di kampung ini pula sekarang boleh dikatakan banyak orang-orang dihingapi demam malaria. Tetapi orang-orang kampung kita ini masih belum faham apa maksud penyamburan itu. Kerana ahli jawatan kuasa kampung kita ini sangat lemah dan sungguh pun ayah kurang sihat. Tetapi dia bersama-sama dengan ahli pasukannya menyembur ubat itu. Abang berasa sangat bangga dengan pertolongan ayah tu. Kerana itulah satu-satunya yang amat kurang di antara kita. Yang hanya suka berdiam diri dan berpeluk tubuh. Bersemangat tak apa saja. Kerana dengan semangat beginilah yang selalunya membawa kepapaan kepada seluruh kampung khasnya. Dan ke seluruh tanah air amnya. Ayah kita tu, walaupun usianya telah lanjut, tetapi perkhidmatannya terhadap masyarakat amat cemerlang. Kempen membesmi malaria telah berjalan berbulan-bulan yang lalu. Penerangan melalui televisyen, radio dan surat-surat khabar telah disiarkan supaya kita semua lebih mengetahui lagi. Dan orang-orang kampung pun nampaknya telah mula mengambil perhatian berat. Kerana ini amat berguna bagi mereka. Nur, kita hidup di dalam dunia ini. Seharusnya jangan berpuas hati dengan apa yang telah kita ada. Umpamanya, kemerdekaan negara kita ini harus kita isikan dengan kemakmuran yang lebih. Supaya ia setaraf dan standing dengan negara-negara yang telah maju di dunia ini. Nah, kata bang tu. Tetapi sayang, setengah gelungan orang-orang dewasa adalah buta huruf.
No percaya, jikalau kita boleh membaca dan menulis, kita tidak ketinggalan di belakang. Lebih-lebih lagi, daripada kita dalam keadaan miskin, kita tidak mampu membeli radio, jauh sekali televisyen untuk mendengar siaran-siaran di dalam atau luar negeri, untuk mendapat ilmu pengetahuan ataupun maklumat-maklumat dari kerjaan. Pendek kata, kita ini seperti katak di bawah tempurung, hanya cuma tahu sekitar rumah-rumah dan kampung-kampung tersahaja. Tak tahu kemakmuran dan kemewahan orang-orang lain. Ya, inilah salah satu dari sebab-sebabnya kenapa orang kita selalu ketinggalan di belakang. Kita mestilah pandang jauh ke hadapan dan jangan mudah puas hati dengan apa yang ada kepada kita. Tetapi kita mestilah terus bergiat mengejar ilmu pengetahuan melalui berbagai-bagai cara yang digalakkan oleh kerajaan dengan menggunakan inisiatif-inisiatif kita yang baru. Dan sebab dengan jalan ini yang kita boleh mengubah sikap tidak apa kepada semangat bekerja yang boleh membawa kekayaan kepada kita. Untuk menjayakan diri seseorang pula ada bermacam-macam jalan, tetapi yang mustahaknya ialah perpaduan di antara satu dengan lain, sama ada di kampung ataupun di kota dan sebagainya, juga di antara rakyat dan juga kerjasama di peringkat kerajaan negeri ataupun kerajaan pusat. Tuan-tuan, buat permulaan, saya suka menarik perhatian tuan-tuan pada rancangan kerajaan dalam bidang hendak menghapuskan penyakit demam malaria di yang mana telah berada di kampung-kampung pada masa ini. Bersama tuan-tuan secara beramai-ramai ataupun secara bersawangan adalah sangat-sangat dikenaki pada masa sekarang ini. Pada masa ini, seperti beberapa tahun yang sudah, lebih kurang 200,000 orang penduduk-penduduk luar bandar yang telah mengidapi penyakit demam malaria di Malaysia Barat ini. Jikalau ada sesiapa yang mengidapi penyakit demam malaria ini, ia akan kehilangan tenaga dan lemah serba-serbi sehingga boleh memberi maut kerana kuman-kuman malaria itu akan menyerang otaknya. Pihak kerajaan pusat sedar jikalau ada kesihatan yang sempurna dan tenaga yang kuat di kalangan rakyat, nescaya bolehlah mereka berusaha dengan lebih giat dan boleh mencapai kejayaan yang lebih cepat lagi. Disebab inilah kerajaan kita telah melancarkan kempen penyakit demam malaria itu daripada sejak tahun 67 lagi, di mana sahaja ada terdapat nyamuk-nyamuk teruk yang boleh membawa penyakit demam malaria itu, maka di situ disembur dengan ubat DDT yang boleh membunuhkan nyamuk-nyamuk itu. Itulah sebabnya kempen-kempen itu perlu sekali dijayakan sebelum rancangan besar seperti rancangan Pakaian Muda yang telah dilaksanakan oleh kerajaan di negeri Kedah ini, yang makan belanjaan berjuta-juta ringgit untuk kepentingan pak tani supaya dapat menanam padi 2 kali setahun dengan harapan supaya pendapatan mereka boleh dilipat gandakan dan masalah kemiskinan dapat diatasi. Cikgu-cikgu dan murid-murid sekalian, terlebih dahulu saya ucapkan selamat pagi. Pada pagi ini, ada bersama-sama kita pasukan menyembur ubat DDT daripada Jabatan Kesihatan. Dan pada pagi ini juga,
semua bilik-bilik darjah sekolah kita akan disembur dengan ubat tersebut. Cikgu Ahmad yang baru saja ditukarkan ke sekolah ini ditugaskan menjaga hal ehwal kebersihan dan kesihatan sekolah. Dia juga ditugaskan mengatur gerakan ini. Cikgu Ahmad sudah datang ke hadapan dan beri penerangan kepada murid apa-apa yang patut mereka buat. Selamat pagi murid-murid sekalian. Untuk membereskan kerja-kerja dari Jabatan Kesihatan, kerjasama daripada murid-murid sangat-sangat mustahak. Apabila balik ke bilik darjah. Bagus. Bagus murid-murid sekalian. Sekarang mari kita membantu masukkan penyembur itu pula. Busuk apa, Cikgu Ahmad? Tu kambing busuk ubat itu. Sekarang Ahmad ada tugas menjaga penyemburan tu. Jadi dapatlah peluang kita keluar. Dapat saja peluang tu, apalagi cabutlah. Si Ahmad tu rajin bukan? Biar dia sajalah yang memikul segala bebanan itu. Cikgu. Okey. Hai, Cikgu Murad. Sekarang kabut nampaknya. Peluang super ini takkan saya lepaskan. Nanti terlepas bas, apa pula kata cikgu? Cikgu Murad, tunggu sebentar. Saya pun nak pergi bersama. Bas setengah jam lagi. Saya pun heran. Kenapa Cikgu Ahmad minta tukar di sekolah ini? Kampungnya pun setengah mati. Apa yang nak disusahkan soal tukar-menukar tu? Kerana itu bukan soal saya, tetapi soal pihak yang berkuasa. Kerana katanya saya dikehendaki di sekolah ini, oleh sebab sekolah ini masih banyak kelemahan di segi pendidikan, physical and health education. Dan saya pun berasal dari kampung juga. Di mana Cerok Rantau pun kan tanah air kita. Kebetulannya isteri saya orang kampung ini. Saya fikirlah, tak patutlah kita memilih di mana yang tempat kita hendak bertugas. Kerana di mana ada sekolah, di situlah ada murid-murid yang berkehendakkan pendidikan daripada kita. Maksud saya bukan begitu, cikgu. Tapi pada setengah orang bolehlah. Saya dilahirkan di bandar dan sudah 2 tahun bertugas di sini. Kelepasan dan segala kemudahan-kemudahan yang saya telah alami. Ya, di sini air pipe pun tiada, jalan kereta pun tiada. Penuh pula dengan penyakit cacing kerawit lah, demam malaria lah. Cikgu besar kita pun telah dihinggapi penyakit malaria. Keuntungan yang saya terima sejak ia tak ada bukanlah bertambah gajinya, tapi kerja sebagai setiausaha kemajuan kampung konon. Tapi ini bukan kampung saya. Apa kata Cikgu Ahmad? Jikalau sekiranya saya serahkan jawatan setiausaha kemajuan kampung ini kepada Cikgu, sementara Cikgu besar keluar dari hospital. Baiklah Cikgu, saya terima. Walaupun saya bukan orang kampung ini, saya terima jawatan sukarela itu. Kerana itulah yang saya idam-idamkan selama ini. Cuma satu yang sedang saya pikirkan. Dalam kampung yang keadaannya begini, apakah yang boleh kita berikan kepadanya? Bukan apakah yang kampung ini boleh berikan kepada kita? Pikiran yang begini amat kolot, Cikgu.
patutlah kita ubahkan sesuai mengikut zaman baru yang dinamis, di mana semangat jaya diri seseorang dan satu-satu kumpulan dapat disesuaikan dalam segala bidang, terutamanya di kalangan murid-murid sekolah, keduanya di barisan belia, dan seterusnya dalam semua urusan kampung di seluruh tanah air. Apa yang kau menulis sejak tadi, Nur? Ringkasan pelajaran dewasa, Ayah. Boleh dikatakan orang kampung kita ini cerdik juga dan dapat pandai membaca dan menulis. Baguslah kalau kau berusaha begitu, supaya dapat mereka menghadapi di masa hadapan dengan harapan baru. Tidak dibiarkan melulu begitu saja. Kalau begitulah, Nur, bersyukurlah ayah kepada Tuhan. Di hari kemudian adalah balasan untukmu pula. Kerana Tuhan itu senantiasa menolong orang yang suka menolong diri sendiri. Wajib bagi kita memberi perangsang kepada mereka supaya mereka sadar. Semoga dengan itu mereka akan terlepas daripada kesengsaraan hidup. Saiful tak tidur lagi? Saya pun tak mau tidur lagi. Saya pun nak ambil ayah. Saiful. Aku yang mau gigit. Nanti mak garukan ya. Ayah, tadi nyamuk besar gigit di belakang Saiful. Nyamuk mana yang baik? Saiful, nyamuk semuanya jahat. Tak ada satu pun yang baik. Sebab nyamuk suka mengisap darah kita. Tapi yang paling jahat sekali ialah yang membawa kuman penyakit demam malaria, iaitu nyamuk tiruk. Malaria dijangkiti oleh nyamuk tiruk yang memindahkan kuman-kuman malaria daripada pengidap-pengidap malaria kepada orang yang sihat. Nyamuk menghisap darah penderita malaria melalui moncongnya yang diselam masuk di sisi lubang bulu rumah di badan kita. Kuman-kuman malaria lalu masuk ke dalam badan nyamuk-nyamuk itu. Nyamuk itu pula sekarang menjadi berbahaya dan boleh menjangkitkan malaria selepas seminggu kepada orang yang sehat yang digigitnya pula. Kuman-kuman malaria yang ada di dalam badannya masuk pula ke dalam badan orang yang sehat itu. Tetapi kanak-kanak, malaria boleh dicegahkan satu-satunya jika tiap-tiap rumah disembur ubat DDT. Apabila nyamuk-nyamuk itu datang menghinggap di situ, kaki-kakinya akan reput dimakan obat itu. Dan seterusnya, nyamuk itu pun akan binasa juga jikalau tiap-tiap pengidap malaria dirawat dengan segera. Kuman-kuman malaria di dalam darahnya akan mati juga. Dan demam malaria dapatlah dihadkan di situ saja. Dan tak dapat direbakkan oleh nyamuk-nyamuk tadi. Ada beberapa jalan yang lain, seperti membuangkan air-air yang bertakung di mana jentik-jentik boleh membiak. Nyamuk adalah asalnya dari jentik-jentik juga. Nampaknya semasa saya bercakap tadi, gambaran nyamuk itu saja sudah menjangkitkan penyakit malaria kepada si Rashid tu. Rashid? Iya, cikgu. Rashid, saya ingat awak ini bukan kena malaria, tetapi tidak cukup tidur semalam sebab diganggu nyamuk. Kerana mak awak enggan memberi kerjasama kepada penyembur-penyembur ubat yang datang dahulu. Dan ada saya mendengar orang mengatakan rumah awak itu sarang nyamuk benar-benar. Awak duduk di belakang. Rashid, awak di depan.
Rashid, kenapa awak tidak berkasut? Kasut saya pecah, cikgu. Rashid, jangan lupa. Suruh ayah awak belikan kasut baru ya. Dalam dunia ini, bukan penyakit demam malaria saja yang kita bimbangkan. Tetapi ada bermacam-macam penyakit yang lain lagi. Kerana manusia sendiri yang mengotorkan alam kita yang indah dan suci ini. Saya teringat kepada sebuah pantun Melayu yang berbunyi, begini. Berderet salah menghijau tumbuhan. Itulah keindahan negara gemilang. Kalau dah rakyat tak terima perubahan, kemajuan negara semua terhalang. Inilah keindahan negara gemilang. Berbilang bangsa semua penduduk. Kemajuan negara tentu terhalang kalau dah hidup hutang bertapu. Basir! Oi, Basir! Apa ni, Mel? Aku ni sakit perut, Mel. Makan rojak tu banyak sangat. Itulah akibatnya. Kau ni pemalas lah. Kejap saja bekerja dah berhenti. Basir, aku ni sejuk lah. Bukan aku pemalas. Mel, bukan kau tak tahu Pak Dolah tu. Mulutnya bising, beletih tak habis-habis. Macam mana aku nak bekerja dalam hujan renyai begini? Badan aku sejuk dan menggeletar lah. Hujan sedikit pun tak boleh kah? Orang-orang lain pun dah mengubah semai-semai mereka. Pak Dolah kata, hutang kau tu masih banyak lagi. Jikalau padi kau tak menjadi tahun ini, hutang kau nanti berlipat ganda lagi. Sudah bertahun-tahun aku berhutang pada Pak Dolah. Tapi tak habis-habis lagi nampaknya. Walaupun aku membayar dengan wang sewa pendangku ini, aku hanya membayar faedahnya saja dan tidak mengurangkan hutang pokoknya langsung. Sungguh pun aku tak dapat mengira sedikit sebanyak di kelas dewasa kita. Tapi cara-cara Pak Dolah mengirakan faedah piutangnya sungguh menggeliurkan akulah. Itulah sebabnya aku mengiktirafkan sebagai lintah darat. Tengok, dihisapnya badan aku sehingga kering keluntung ni. Bukan kata tak ada duit untuk membeli kasut si Rashid. Nak mengubat diri aku sendiri pun susah. Jauh sekali membeli bedak dan gincu untuk sipah. Itu pun satu muslet juga agaknya. Ya, Basir? Tak tahulah aku mengapa badan aku sejuk dan menggetar seperti ini. Mel, agaknya hujan nak lebat ni. Biar aku cabut dulu lah, Mel. Sejuknya air telaga Zam-Zam ni. Pa, tak benar Pa belajar menulis dan membaca. Yah, belum terbuka kargo lagi. Wahal masuk belajar bersama-sama di kelas dewasa dulu. Kak Pa selalu melanjutkan pelajaran kita di rumah. Dan Kak Rosnah tu selalu membantu Kak Pa. Tapi sekarang Kak Pa fikir-fikir Kak Pa tak mau lagi pergi ke kelas dewasa tu. Meluat Kak Pa dengan Cikgu No tu. Dan sekarang dia akan mengajar di kelas kita pula. Mengapa Kak Pa? Meluat Kak Pa dengan Cikgu No tu. Dengan pakaian-pakaiannya. Kain sempit lah, kain batik lah. Sudahlah begitu. Kain batiknya, kain batik Jawa pula. Padahal di negeri kita ni tak kurang dengan kain-kain batik. Si Mae pun kelihatan dah berlainan. Semenjak Sino tu datang ke kampung ni, menggantikan emaknya menjaga rumah,
Bila dia lintas saja, si Mael kelihatan seperti nak keluar kedua belah biji matanya. Sungguh, Kak Pa. Saya pun meluap melihat kelakuannya tu. Dia tu bukan memiang lagi. Allah, semacam dengan ayahnya tu, sibuk tak tentu arah. Ingatnya, dia semua ni bodoh sangatlah ya. Konon, tak tahu baca dan menulis. Tok Saleh tu pula, asyik berbual dengan Dara yang pergi ke kedai Pak Dolah tu. Menjual itulah, menjual inilah. Apa barang-barang yang kita beli di kedai tu. Tengoklah nanti. Tak lama, nanti tepi kain kita sendiri pun dia tak ambil tahu. Ya, betul. Kita ni orang miskin. Rumah pun kecil. Tanah bendam pun tak ada. Sebab itulah mereka boleh buat begitu kepada kita. Nantilah, belum masanya bagi Tuhan menyenangkan kita. Tunggu sajalah. Kak Pah ni dah lewat. Nanti Rashid akan balik nak makan. Biarlah Kak Pah balik dulu ya. Besok kita berbual lagi. Datanglah cepat sedikit ya. Yalah. Tak boleh tunggu sekejap lagi kah? Tengok tu, makan juga buah jambu tu. Sebab itulah perut kau buncit dengan cacing. Apa sekolah habis cepat kah hari ini? Tidak, Mak. Sekolah habis seperti biasa juga. Agaknya Mak asyik berbual-bual di tepi telaga tadi. Hingga lupakan Rashid nak balik makan. Rashid nampak kawan-kawan Mak tu masih di situ lagi. Sambil menunggu Mak memasak, jambu pun jadilah. Dan jambu sebagai buah-buahan tempatan yang baru dipetik. Khasiat zatnya lebih, kata Cikgu Mat sekolah tadi. Amboi, kau main lagi kau sekarang ni ya? Sudah pandai berpidato pula. Aduh. Agaknya Cikgu Ahmad lah yang menghasut budak-budak ni sekarang. Apa yang bising-bising tu, ha? Pak, belikan Rashid sepasang kasut. Baru saja Cikgu Ahmad menerangkan akibat kanak-kanak yang tak berkasut. Kasut yang ada pun tidak dijaga. Kasut tu sudah pun pecah dan tidak boleh dipakai lagi. Pak, belilah Pak. Nanti Cikgu Ahmad marah pula. Bapak ni tak ada duit lah sekarang, Rashid. Duit sewa bendang 14 tahun ni pun dah habis. Itu pun baru saja aku dapat tahu. Tak bagaimanalah Pak Dolah tu mengirakan wang aku. Itulah, Pak. Yang kau datang ganggu aku di kedai Pak Dolah tu dulu. Kebetulan aku pergi berjumpa dengan dia. Meminta RM6 untuk wang pendahuluan. Tapi katanya wang aku cuma tinggal RM3 saja lagi. Baru saja aku selesaikan hal itu dengan dia. Dan kau pula buat aku kalang kabut. Setahu Pak, Pak Mael baru ambil hanya setengah saja. Itulah yang aku bertengkar hari itu kat kedainya tu. Ikan kering aja, Bang. Ikan keringlah makanan sejak orang tua-tua kita dulu. Yang Pak tahu, ikan kering ni hanya sedap dimakan saja. Tapi tak ada zat langsung. Rashid? Rashid? Ya, Pak. Mari kita...
betulkan radio sekejap. Memang bising sangat. Baru saja tukar. Sekarang sama dia kilat pula. Baru saja tukar. Sekarang dah terbakar pula. Tiap-tiap hari rojak kita ni tak habis. Kalau beginilah selalu, rugilah kita. Aku pun heran. Kenapa budak-budak tu pun tak mahu membelinya lagi? Dan yang tak habis tu sedikit sebanyak dilantak dek si Basir tu. Kalau dulu pelanggan-pelanggan kita tak pernah tawar-menawar. Tapi sekarang berlainan pula. Kalau dulu aku tak pernah jadi penipu. Tapi sekarang aku terpaksa pula berbuat begitu. Dan kau dah lah senang-senang saja memberi pinjaman wang kepada pemuda-pemuda tu sekarang. Ha, itulah kau tak tahu. Jangan bising lagi. Memberi pinjaman wang tu hanya untuk maksudnya aku saja. Buat kajian penghabisan. Kau lihat. Rojak, aiskrim, semuanya tak laku sekarang. Ini semua perbuatan Cikgu Ahmad belaka. Kerana apa pula dengan Cikgu Ahmad tu? Tak apa. Aku akan ajar dia. Dia belum tahu aku siapa. Cikgu Ahmad tu dengan nasihatnya kepada kanak-kanak sekolah, rojak dan aiskrim kita tu membawa penyakit kunun. Anak-anak semuanya takut membeli. Kunun kita ni pengotor. Geram aku. Ya, aku pun ada dengar tentang keluarga mereka. Kononnya nak mengadakan rancangan yang baik-baik untuk menjayakan diri penduduk-penduduk di kampung ini. Tak apa-apa lagi. Kau jangan lupa. Kita ni bukan orang sini. Sekarang, apa kita bimbang lagi? Sungguh pun banyak orang-orang kampung ni yang dipengaruhi oleh Tuk Saleh Jahanam tu. Kita mesti bergiat, bertugas, berikhtiar. Kalau tidak, kita Jahanam. Cikgu Ahmad tu, dia belum kenal lagi aku ini siapa. Kalau dia tu dimisalkan buku, akulah ruasnya. Dan kau tu Rusna, berikhtiarlah bersama-sama supaya jangan gagal dalam maksud-maksud kita. Oh, Pak Dola. Boleh saya jumpa sekejap? Oh, Cik Sarifah. Jemputlah masuk. Pak Dola, Kak Nah, saya ni ada hajat sedikit. Hajat apa, Cik Sarifah? Silalah duduk. Oh, nanti saya ambil kursi dulu. Hajat apa tu Cik Syarifah? Duit sewa bendang tu, setahu saya Bang Mael baru ambil hanya setengah saja. Tetapi Bang Mael beritahu saya, iaitu Pak Dolah katakan semuanya telah habis diambilnya. Saya fikir pun sudah habis. Bulan ini saja tak berhenti-henti. Si Mael tu datang meminjam wang pada Bang Dolah. Begini Cik Syarifah. Bukanlah semuanya sudah habis. Duduk. Terima kasih. Masih ada sedikit lagi duit sewa bendang saya tu untuknya. Saya hanya menyimpan sehingga sampai masa menuai kelak. Hai, nampaknya tak berkasutlah anak saya sampai masa menuai nanti. Tapi itu saya tak berkuatirlah. Sebab kita dulu kecil-kecil pun masa berkasut. Kalaulah kita dulu boleh, mengapa pula mereka sekarang ni tak boleh? Tetapi tentang sekadar sekati gula tu, saya minta bolehlah Pak Dolah pinjamkan dulu ya. Ya, saya bersetuju dengan pendapat awak tu, Cik Syarifah. Cikgu Ahmad tu, kalau dia sudi mengajar kesihatan konon, biar dialah yang membeli kasut untuk kanak-kanak sekolah pula. Lagipun, saya tak menjual kasut di kedai ni. Baik, nanti saya siapkan barang Cik Syarifah.
Cikgu Ahmad tu, pendek kata, apa yang kita buat semuanya tak kena belaka. Bapak mentuanya Tok Saleh tu pun begitu juga. Tak habis-habis dengan cerewetnya. Sampai terpikai orang pun ada-ada saja yang tak betul. Memang betul kata Kak Nah tu. Bukannya nak mengajar sangat. Dia dengan senyum yang dibuat-buat. Hish, Pah geram melihat aksinya. Bamael pun sekarang, Pah tak benar lagi belajar dengannya. Manalah nak tahu. Hai, rambut sama hitam, Pah. Tapi hati berlainan. Bukan boleh dipercaya sangat. Kalau saya lah, Pah, kasut naik ke muka si Gata tu. Semenjak Cikgu Ahmad tu ditukar kemari, wah, bukan main lagi Sina tu. Sekejap ke sana, sekejap ke sini lah. Macam kera kena belacan. Yang si tua kutuk tu pula, miang-miang keladi. Mana-mana saja yang cantik dikumpulkannya. Namanya entah untuk apa. Hai, cerita apa ni Cik Sarifah? Ceritakan si hidung belang Tok Saleh tu kah? Pungut nama-nama orang-orang perempuan di kampung ni. Anda hantar ke mana, Rusna? Ke Taman Asuhan Mara, Kunun. Oh, ini dia barang Cik Sarifah minta tadi. Terima kasih. Baiklah saya pulang dulu ya. Baik. Baiklah Kak Nah. Isteri Tokek Dolah tu mau pandai-pandai begitulah. Bukan pandai menjual beli sahaja, tetapi mengawal dan membeli orang juga. Terima kasih tuan-tuan sekalian. Saya ini walaupun baru saja bertunas di kampung ini, tetapi di dalam masa yang singkat saja telah dapat saya mengetahui kelemahan orang-orang kita di dalam serba-serbi lapangan. Di dalam zaman jaya diri yang dianjurkan oleh kerajaan ini, saya rasa kita semua telah salah menggunakannya. Maksud saya, orang-orang yang kaya dan ada mempunyai sedikit sebanyak harta, mereka dapat menjayakan diri mereka. Tetapi kita yang miskin ini tetap tinggal di dalam kemiskinan. Padahal kita orang-orang miskin juga boleh menjayakan diri kita. Tetapi dengan syarat, jangan ada lagi lintah-lintah darat di dalam kampung kita yang menghisap darah kita. Jikalau tidak, kita tetap di dalam kemiskinan. Tengok Pak Dolah tu. Dia berkedai, berusaha untuk menjayakan dirinya. Kalau tak salah, sayalah. Telah hampir separuh tanah bendang di kampung kita ini telah menjadi milik Pak Dolah. Dan bayarannya pula bukan berupa mata wang, tetapi berupa mata benda yang harganya ditetapkan oleh Pak Dolah sendiri. Bukan itu saja. Pak Dolah menggalakkan orang-orang kampung semuanya berhutang. Dan apabila orang-orang kampung tak dapat membayar hutang itu, dengan sendirinya mereka terpaksa menggadai rumah dan tanah mereka kepada Pak Dolah. Kanak-kanak yang masih beringus itu pun sudah mulai pandai berhutang dengan Pak Dolah. Dengan cara mereka membeli rojak, aiskrim, dengan cara berhutang kepadanya. Oleh itu, kita sebagai penduduk kampung dan rakyat negeri ini, mestilah sentiasa memikir hal kehidupan kita sehari-hari dan mencari jalan bagaimana untuk menambah kemakmuran dengan daya usaha kita sendiri. Janganlah kita semata-mata mengharapkan bantuan kerajaan saja. Seperti kedai syarikat kerjasama yang akan kita tubuhkan itu. Mestilah kita semua sanggup berkorban untuk menjayakannya dengan cara kerjasama juga. Ringkasnya begini. Untuk mencari wang permulaan sebagai modal, kita memungut yuran kepada tiap-tiap orang dewasa di kampung ini pada tiap-tiap bulan juga. Tidak banyak, iaitu pada seorang RM1 dalam 1 bulan. Bagaimana Tuan Pegawai Kerjasama? Saya fikir itu satu cara yang baik dan bagi penduduk-penduduk di sini, saya ingatlah sangatlah sesuai dan boleh dilaksanakan. Terima kasih. Dan wang itu pula akan kita kumpulkan sehingga cukup bagi memulakan sebuah kedai kecil yang menjual barang-barang runcit bagi pergunaan kita sehari-hari. Dan kedai itu juga akan membeli barang-barang yang diperlukan, yang diusahakan oleh orang-orang kita sendiri. Bagi memenuhkan kelengkapan kedai pula, kita membeli barang-barang dari bandar dengan secara borong. Oleh sebab, dengan cara begini, dapat kita menjualkan barang-barang itu kepada pelanggan-pelanggan dengan harga yang lebih murah dari kedai-kedai yang lain. Dari wang modal yang kita kumpulkan tadi juga, kita akan menggunakan bagi menyelaraskan perjalanan kedai itu supaya ia lebih sempurna dan teratur.
Dan dengan cara yang beginilah dapat kita menentukan untung dan ruginya. Saya rasa dengan keterangan saya yang serba ringkas itu, tentulah saudara-saudara semua paham. Dan kalau ada yang masih di dalam kemiskinan, saya jemputlah bertanya. Jikalau saya tak dapat menjawabnya, saya jemputlah saudara pegawai kerjasama dan Tuk Pengulu juga memberi jawapan. Sekian, terima kasih. Tuk Saleh, kata Cikgu Ahmad tadi, tiap-tiap seorang dewasa membayar joran RM1 pada sebulan. Adakah uang itu akan hangus? Ya, sebahagian daripada uang itu akan hangus. Kerana membayar gaji-gaji yang berpatutan kepada pekerja-pekerja yang akan mengurus kedai itu supaya ianya terjamin maju. Mengikut banci saya, orang-orang dewasa adalah lebih daripada 500 orang di kampung ini. Jadi yang penting sekali ialah wang yuran itu mesti berjumlah RM500 pada sebulan. Cikgu, kami ini semuanya orang miskin. Bolehkah kami berhutang untuk mendapatkan barang-barang harian? Berhutang adalah satu penyakit yang membawa sebuah syarikat itu tidak dapat berjalan dengan baik. Kadang-kadang mati terus. Oleh sebab ada di antara orang-orang yang berhutang itu langsung tak mau membayarnya. Jadi bagaimanakah syarikat-syarikat itu akan berjalan dengan baik? Tetapi walau bagaimanapun, dapatlah kita timbangkan. Jikalau ada seseorang pelanggan itu tak dapat mengatasi kesulitannya, bolehlah kita beri hutang sedikit sebanyak dengan cara yaitu memotong daripada yurannya sebanyak 30% yang diberikan kepada syarikat. Tok Saleh, tentu bangunan kedai syarikat memakan modal yang banyak untuk mendirikannya. Jika kita mengharapkan wang yuran alih-alih saja, ini akan memakan masa yang panjang. Tidakkah begitu? Itu betul, Cik Sob. Tetapi kalau kita bersatu hati, berpadu tenaga, semua kesulitan dapat diatasi. Kerana azam itu adalah senjata pada kita. Sebab keazaman punca kemakmuran. Begitu jugalah dengan kedai syarikat ini. Kalau azam kita kuat, mesti maju. Kalau semua halangan dapat kita hadapi bersama, jangankan kedai, bangunan 2-3 tingkat pun boleh kita bina. Memang benar kata-kata ayah tu. Abang, Noh ni dah lambat. Nanti Ustaz itu marah pada Noh pula. Eloklah, Noh pergi sekarang. Nanti mereka menunggu pula. Dan saya harap tuan-tuan sekalian tidaklah membantah apa-apa lagi di atas kedai syarikat yang akan kita bina tu. Kerana itu adalah amat berguna dan berfaedah kepada kita. Selamat petang. Maafkan saya penuntut-penuntut kerana 4 minit terlambat pada hari pertama saya mengambil kelas ini. Sila duduk. Dan sekarang, tak dapatlah saya meneruskan pelajaran saya hari ini kerana saya terpaksa menziarahi anak Cik Ismail yang uzur itu. Sebab itulah emaknya Syarifah dan kawan-kawannya tidak bersama-sama kita pada hari ini. Cik Syarifah pun salah seorang peserta dalam kelas ini. Aziza. Saya, Cikgu. Awak tolong pimpinkan kelas ini hari ini ya. Baik, Cikgu. Cikgu pergi dulu ya. Baik, Cikgu. Kalau Abang Mael tu berduit, lebih dari itu pun boleh buat. Cik Pak. Kalau Cik Pak kakak getak pun bukannya tak lawa, kan? Cik Bono tu, ingat tak masa dia pergi mengajar? Asyik. Asyik. Dia lah dengan lipstick dia. Menyampah aku tengok. Menyampah, yalah. Dengar-dengar kan? Asyik. Minumlah sedikit. Sedikit pun jadilah. Kerana tak baik kalau berperut kosong. Oh, Cik Pah. Kak Nah, dah datang. Jemputlah. Nah, ini ambil untuk si Rashid. Katanya si Rashid tu sakit. Terima kasih. Apa yang nak disusah-susahkan sangat? Pa, baiklah si Rashid tu dihantar ke hospital. Apa? Ke hospital? Abang Mael tu setuju sangatlah kalau si Rashid dihantar ke hospital. Bukankah tak tahu? Di hospital tu penuh dengan jururawat yang miang-miang.
Biar apa terjadi sekalipun pada Syed Rashid, dia tetap di sini saja. Betul. Ya betul kata Pah tu. Ingat tak apabila mereka datang ke kampung kita ni dahulu? Tidak kenal nak laki orang. Pegang-pegang tangan lah. Kononnya nak menyiasat kuman meledak dalam darah kita. Kalau kita orang perempuan, dicucuknya dengan jarum yang tumpul. Geram aku. Rasa-rasa seperti aku nak tangan muka mereka. Pah, tengok tu. Si Katal tu dah datang sekarang. Assalamualaikum. Kak Nadiam, Wah meluat melihatnya. Kalau dia pijak saja tangga rumah ni, payung itu akan naik kepalanya. Pa, barangkali si Katal tu nak menjemput kita ke kelas dewasanya. Amboi, miang sungguh. Cik Mak dah tak pergi, dia pula yang datang. Pa, apa yang ditunggu lagi? Jangan takut, aku ada di sini. Assalamualaikum, Cik Sharifah. Salam-salam konon. Pura-pura nak berbudi. Tapi sebaliknya kaki tangan dalam perut. Tak usah nak bersalam-salam lah. Tak payah nak datang menjemput aku. Aku tak ingin pergi kelas dewasa tahu. Kalau kau nak main gila dengan laki aku, kau boleh tahu akibatnya nanti. Kenapa begini Cik Sharifah? Saya datang ni bukan hendak memujuk Cik Sharifah pergi kelas dewasa. Soalan itu terletak di atas batu kepala Cik Sharifah sendiri. Saya datang ni dengan ikhlas hendak menengok si Rashid anak awak sendiri. Sebab saya diberitahu suami saya, si Rashid dalam keuzuran. Kalau awak perlu pertolongan. Disebabkan ini, saya terpaksa membatalkan kelas saya pada petang ini. Nak melihat si Rashid kah atau nak melarang-larang pada bapa si Rashid untuk menggunakannya, ha? Astaghfirullahalazim. Kau jangan cuba nak main gila dengan laki aku, tak suka? Rabas sekarang sini. Rabas sudah. Jangan cuba nak tutupkan lagi. Kau diam, Maya. Memang tepuk tangan sebelah tak akan berbunyi. Jangan dekat dengan dia, ya? Sudahlah. Kalau sendiri gatal, awak sendiri yang garu. Sudahlah bapaknya hidung belang. Ni anaknya pula nak turut rintik. Tak tengok jantan. Rupa-rupanya kau yang menjadi batu api ya, Rosna. Bapak saya bertungkus lumus bekerja siang malam untuk membaiki dan meninggikan taraf hidup orang kampung kita ini. Bukan macam suami kau itu. Lintah darat semata-mata. Tidak ada peri kemanusiaan. Memeras RM1 serta harta benda orang kampung ini. Dengan jual-jual janjinya, mengalakkan padi kunca, membeli tanah dengan harga yang murah, yang menyewanya pula kepada tuan ampunnya dahulu. Sayang kau, Rusna. Sepatutnya kita hidup di zaman sekarang ini, mestilah kita mempunyai semangat berjayakan diri kita bersama dan memajukan kampung halaman kita seperti yang diserukan oleh pemimpin-pemimpin kita. Disebabkan semangat ini berkobar-kobar di dalam dada saya. Sebab itulah saya bersusah payah sedikit sebanyak yang mana saya tahu di kelas dewasa itu. Untuk membasmikan kelemahan-kelemahan kita di sini, kita harus melupakan fikiran tiada apa di dalam tiap-tiap jiwa kita, kerana fikiran-fikiran yang sedemikian inilah yang menggagalkan segala-gala kemajuan dan membawa kita ke arah kepapaan. Seperti kita ada pada masa sekarang ini. Jika sebaliknya, kita sedari pada kelemahan-kelemahan kita dan bersemangat bekerja, nescayalah kayalah kita pula. Marilah cikgu kita pulang.
Rashid, sikit saja lagi. Bukan sakit. Itu pun dah siap. Dua tiga hari lagi bolehlah pulang. Mak kau tu Pa, itu tugas mereka. Janganlah Pa salah faham pula. Mana Rashid? Pak, kenapa? Rashid dah masuk sihat. Mak, Rashid dah bangun sihat. Ini dia, Mak bawakan untuk Rashid. Terima kasih, Mak. Makcik ada satu pesanan, iaitu daripada Cikgu Ahmad. Kata dia, Rashid rajin-rajinlah makan ubat supaya cepat sembuh dan boleh Rashid balik ke bangku sekolah semula. Nah, inilah makcik bawa untuk Rashid. Terima kasih, Makcik. Kakak. Ya. Nampaknya Mak belum baca buah ni. Kalau tak baca tentulah ada kuman di kulitnya. Saya nak makan. Boleh, apa salahnya? Begitulah hendaknya buah-buahan yang terdedah mestilah dibasuh terlebih dahulu sebelum dimakan. Sekarang Rashid pun sudah faham erti kata kesihatan yang baik. Nanti kakak basuhkan ya. Tengok tu, Pak. Layanannya semuanya sempurna. Pada masa Pak sampai tadi, setitik darah telah diambil daripada jari Rashid kerana untuk disiasatkan. Kalau ada penyakit demam malaria ataupun lain-lain penyakit yang belum diketahui lagi, maka dapatlah tuan doktor ubatkan dengan segera. Sungguh pun jururawat tu sibuk dengan kerja-kerja mereka. Tapi dapat juga mereka jalankan kerja masing-masing dengan licin dan teratur. Kebersihan hospital pula, itulah yang penting sekali. Ini dia Rashid. Terima kasih Encik. Rozaini nama saya. Itu tidak mengapa. Lagipun ini kewajipan saya. Rashid, apa lagi? Jemputlah. Saya minta diri ya. Terima kasih. Pak, ambil Pak. Mak, ambil Pak. Kamu suka menari agogo, goyang simpul menari agogo, macam terkena belacan. Aku pun sangat hairan. Aku juga ingin bergaya, rambut bitel menutup telinga, rambut panjang penuh berkutu. Patutlah kamu tergaru. Go, 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 go. Goyang simpul menari agogo, macam terkena belacan. Aku pun jadi syaitan. Syaitan! Mahal ni. Memang mahal. Gula sekarang ni dah naik harga. Hai, apa ni bising-bising ni? Apa ni $4? Kemarin gula putih ni cuma 35 sen sekati. Dan ini hari dah 40 sen. Betul, bagaimana yang mahal sangat pula sekarang? Gula sekarang dah mahal tu kerana perang Vietnam. Dan kelang-kelang gula pun tidak berjalan lagi sekarang. Sudahlah $4. Kami pun boleh baca dalam surat khabar. Tak ada berita berkenaan gula naik harga kerana perang Vietnam. Marilah kita pulang. Oh, Cik nak beli apa? Buku tulis? Pensel? Tak mau, Pom, tak mau. Oh, Tok Saleh. Apa khabar? Kabar baik. Ini bukan menjual beli lagi, tetapi betul-betul memeras kita. Betul Tok Saleh.
Maghrib pun dah masuk. Baiklah Tok Saleh, kami pulang dulu. Baiklah. Ismail, apa ni kau yang kalang kabut ni? Kebos saya tu putus talinya lah. Ismail. Apa ni pasal? Bodoh! Lepaskan aku. Jangan. Aku tahu. Aku harus ajar mereka. Jangan. Aku tak boleh tahan lagi. Kau ambilkan ubur dan kau basah ambil minyak tanah. Jom. Cepat. Cepat. Ini uburnya. Lekan. Kau tutupkan kedai. Kamu sekalian ikut aku. Minyak tanah itu di atas. Di bawah pun cukup adalah. Bodoh. Itu yang bukan yang masalah dari bawah. Lekas. Saya takut adalah. Dora akan sambat kedai ini sekarang. Jangan lari! Pasar! Tolong pasar!
Kau, Pak Dola. Bukan kau lintah darat saja. Tapi berkhianat rupanya. Kau berani ganggu aku ya? Kau belum kenal ini siapa? Ini Pak Dola lah ni. Kau seorang saja di sini. Kalau aku habis riwayat kau, siapa pun tidak tahu yang membakar kedai ini. Dia juga yang dituduh. Ya! Abang, dengar tu. Dengar. Balai Raya? Ya, ketuk-ketuk. Tentu ada cemas atau apa-apa Mustaq. Tunggu abang saya sampai ya. Selamat! Bukan saja dia bakar kedai, tapi dengan saya pula nak dibunuhnya. Ini buktinya, cikgu. Ahmad, bawa 10 orang. Mari kita kejar Pak Dola. Di sebelah sini. Mari ikut saya. Dan yang lain-lain, padamkan api ini. Mari. 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 Lengkong kedai Pak Dola. Mael, kau sebelah sana. Biar saya ke sini. Kepung! Manana! Kenapa ni Manana? Manana! Kenapa ni? Shh, jangan bising. Pak Dola! Kenapa kau keluar sekarang, Pak Dola? Ayo bakar kedai ni. Jangan! Jangan bakar! Nanti kami kena! Jangan! Jangan bakar! Jangan! Nanti! Jangan bakar kedai kami! Jangan! 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 Jangan bakar! Dola, kau bukan saja lintah darat, tapi lebih daripada itu. Kedai kami kau bakar dan aku kau nak bunuhnya. Ini dia buktinya. Dola, kalau kau betul anak jantan, mari kita berlengan. Mari Dola. Mari. Mael. Mari. Sudahlah.
Sudah, lupakan saja dengan apa yang telah berlaku. Jikalau kita menggunakan kekerasan di masa hati kita panas, buruk padanya, serahkan saja kepada pihak yang berkenaan untuk mengambil tindakan di atas kesalahannya. Bala, mulai malam ini, insaflah kau di atas segala kelakuan buruk dan hasad dengki kau terhadap orang lain. Mael dan kawan-kawan semua, mari kita balik ke kedai. Kita buat apa yang patut. Sungguh pun keuntungan kita berlipat ganda pada bulan ini. Tapi masih belum lagi memuaskan. Kerana kita terpaksa membayar harga-harga papan dan tiang-tiang yang dimakan api itu. Lagipun kita telah menangguh lebih daripada masa yang telah kita janjikan dengan tauke kiram papan itu. Peluang bagi kita nak mengembangkan penjagaan kita masih terbuka. Tetapi soal modalnya, sebagaimana kata Cikgu Ahmad, kita mesti membesarkan lagi penjagaan kita. Barulah kita dapat mengecap nikmat keuntungan yang lebih besar. Apa masih banyakkah lagi orang-orang kampung yang belum menjadi ahli? Boleh dikatakan semua, Cikgu. Tapi tiada seorang ahli pun yang sanggup membayar iuran tambahan mereka. Kan 2 hari lagi sekolah cuti. Cikgu Ahmad, sila masuk. Ini kawan saya, Cik Ismail, kawan seperjuangan. Sila duduk. Terima kasih. Apa hajat cikgu datang kali ini? Tujuan kami berdua ini datang ialah untuk mendapat nasihat dan bantuan dari pejabat ini dari segi memulakan perniagaan runcit. Sebagaimana yang Cik ketahui, kami telah pun mempunyai sebuah kedai kecil. Tetapi malang, kedai itu telah terbakar oleh sebab pengkhianatan orang. Banyak modal-modal telah digunakan untuk memperbaikinya. Dan juga kedai itu sekarang telah dapat berjalan dengan lancar. Tetapi memandang pada keadaan sekarang di mana perniagaan lain dapat dimajukan dan diperkembangkan, maka itulah saya berdua ini datang untuk meminta nasihat dan bantuan dari pejabat ini. Itu pun kalau bolehlah. Sememangnya Cikgu Ahmad, Cik Ismail, tugas saya dan juga jabatan saya ini ialah menolong kumpulan-kumpulan seperti Cikgu Ahmad pimpinan ini. Bagaimana dengan sambutan orang ramai tentang kedai syarikat kita di kampung itu? Baik juga. Dan sambutannya pun semakin sehari semakin bertambah. Cuma saya rasa di segi perniagaan masih lagi ada kelemahan. Kalau begitu Cikgu Ahmad, kita mesti kukuhkan pergerakan berkedai di kampung kita itu. Dan kita terpaksalah mendaftarkan syarikat kedai itu di bawah undang-undang kerajaan. Dan kita daftarkan di bawah nama syarikat serbaguna. Apa fikiran Cikgu Ahmad? Serbaguna? Ya, saya setuju. Saya setuju. Tetapi bolehkah Encik memberi keterangan lanjut berkenaan dengan syarikat kerjasama dan serbaguna ni? Sebenarnya Cikgu Ahmad, seperti saya terangkan dahulu, pergerakan ataupun semangat kerjasama ini berlaku di mana-mana tempat. Seperti juga semangat bergotong royong tadi.
Jadi tujuan kita menubuhkan syarikat kerjasama tadi ialah untuk kepentingan ahli-ahli syarikat itu sendiri. Jadi terpaksalah ahli-ahli itu bersatu padu, iaitu bersemangat menolong sama antara satu dengan lain supaya dapat mereka meninggikan taraf hidup mereka sendiri demi kepentingan syarikat dan juga ahli-ahlinya. Oh, ahli-ahli syarikat kerjasama ni semuanya samalah tarafnya dan cara-cara perniagaannya banyaklah ya. Begitulah. Dan inilah dia yang dikatakan keistimewaan syarikat kerjasama seberguna itu. Cikgu Ahmad, yang dikatakan syarikat kerjasama seberguna tadi berbeza sikit daripada syarikat kerjasama yang dahulu. Seberguna, tujuannya tadi tidak tertumpu kepada satu perkara je. Bahkan banyak perkara-perkara boleh dijalankan dari segi perniagaan, iaitu boleh mengilang padi, ya, ataupun memasarkan getah bagi ahli-ahli syarikat itu. Dan boleh juga berkedai seperti di kedai kampung cikgu tadi. Dan juga boleh memberi perkhidmatan pinjam-meminjam. Inilah dia yang dikatakan seberguna tadi. Ini bermaknalah dengan satu pertubuhan saja dapat kita gunakan untuk berbagai-bagai tujuan lah. Memang begitulah. Saya sangat tertarik hati dengan syarikat kerjasama serbaguna ni. Dan saya harap dapatlah kiranya Encik memberi nasihat dan pertolongan yang sungguh-sungguh kepada kami. Kalau cikgu sudi, saya lebih-lebih lagi. Saya fikir elok kita mulakan sekarang juga. Baiklah. Elok benar begitu, Encik. Timbang rasa perasaan yang utama, janganlah berfikir kaya seorang diri. Hukum alam di dunia telah nyata. Keadilan tiba, engkau tak boleh lari. Sesal kemudian datang, tak akan berguna. Kecewa hidupmu jua di kaunan sengsara. Timbang rasa perasaan yang utama, janganlah berfikir kaya seorang saja. Sesal kemudian datang, tak akan berguna. Kecewa hidupmu jua di kaunan sengsara. Timbang rasa perasaan yang utama, janganlah berfikir kaya seorang saja. Yang amat berhormat Datuk Menteri Besar, yang berhormat sekalian, tuan-tuan pegawai kerajaan, Datuk Pengulu, cikgu-cikgu, ibu-ibu bapa, saudara-saudari dan murid-murid sekalian.
saya bagi pihak penduduk kampung ini rasa amat sukacita di mana sudinya Datuk Menteri Besar mengunjungi kampung ini untuk meresmikan kedai syarikat kami. Di atas kesudian Datuk itu, kami penduduk-penduduk di sini mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan Tuhan sahajalah yang akan membalaskannya. Dan saya tidak memanjangkan ucapan saya ini, dengan segala hormat, saya mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Menteri untuk memberi sedikit ucapan, seterusnya membuka dengan rasmi kedai syarikat ini. Terima kasih, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Tuan Pengerusi Syarikat Kerjasama Kampung Belat, tuan-tuan yang berhormat, ketua jabatan kerjaan dan tuan-tuan, puan-puan sekalian. Saya merasa gembira kerana dijemput ke majlis pembukaan rasmi Syarikat Serbaguna Kampung Belat ini, yang mana ini adalah menjadi satu daripada langkah ke hadapan bagi penduduk-penduduk di luar bandar. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya lanjutkan ucapan saya, marilah kita bersama-sama bertafakur seketika dahulu bagi menenangkan arwah Tok Saleh yang telah, seperti kita ketahui, berusaha dan bersusah payah bagi menegakkan bangunan ini dan juga telah memberi semangat kepada orang kampung di dalam usaha kerjasama dan ia juga mengorbankan dirinya sendiri untuk orang lain. Saya yakin rohnya akan ada bersama-sama kita pada masa kita bertafakur. Di dalam negeri Kedah ini, saya sedar yang gerakan kerjasama adalah mendapat sambutan yang baik di kalangan penduduk-penduduk yang ingin maju dan yang menjayakan ekonomi kita. Ianya ialah satu pertubuhan yang memberi khidmatan dan keuntungan kepada ahli-ahlinya, terutama dengan cara serbaguna yang kita utamakan sekarang ini. Kemajuan yang dicapaikan di syarikat-syarikat kerjasama serbaguna adalah sangat menggalakkan. Bukan sahaja kepada kerjaan, bahkan juga kepada ahli-ahlinya sendiri. Misalnya di sebuah syarikat di Kubang Pasu Timur, iaitu Syarikat Serbaguna Kaum Ibu Kubang Pasu Timur, perkhidmatan kedai-kedai barang runcit, kain baju, kedai getah, restoran, jualan pasir telah dijayakan sambil diadakan perkhidmatan sosial seperti latihan-latihan menjahit, kelas-kelas pelajaran yang lain bagi kebaikan ahli-ahli syarikat itu. Kemajuan-kemajuan seperti ini boleh juga disaksikan di beberapa buah syarikat kerjasama serbaguna yang lain dengan kilang-kilang beras yang baru dan lengkap, yang mana akan memainkan peranan yang besar apabila rancangan pemain muda dalam negeri ini siap kelak. Tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin kejayaan-kejayaan yang akan tuan dan puan-puan capai pada masa depan akan ternyata dan menggembirakan semua ahli-ahli. Tuan-tuan dan puan-puan, tujuan kerjaan bukan sahaja setakat menggalakkan syarikat-syarikat kerjasama untuk penduduk-penduduk kampung, tetapi tujuannya adalah meliputi, misalnya ia menitik berat juga di atas masalah-masalah kesihatan
dengan mengadakan berbagai-bagai jenis kemudahan-kemudahan. Satu-satunya ialah mengenai penyakit demam kora ataupun malaria. Penyakit ini perlulah disekat kerana ianya sangat berbahaya dan ianya akan mengurangkan tenaga dan semangat untuk membuat kerja-kerja bagi memajukan ekonomi dan pelajaran. Bolehlah dikatakan mereka-mereka yang mengidap penyakit malaria ini payah sekali hendak mencapaikan apa-apa kemajuan. Saya sangat gembira yang penduduk-penduduk di sini telah menyambut baik kempen-kempen menyembur ubat-ubat anti malaria, dan dengan hapusnya penyakit malaria di sini, saya yakin yang tuan-tuan dan puan-puan akan bertambah sihat. Dengan ini saya dengan resminya mengisytiharkan syarikat kerjasama serbaguna Kampung Belat ini dibuka dan dengan ucapan selamat maju jaya.